Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks bahasa Melayu muka surat 44. Buku teks bahasa Melayu muka surat 44 dan buku aktiviti muka surat 49. Okey, hari ini buku teks awak muka surat 44. Hari ini kita masuk dengan unit yang baru, iaitu unit yang ke-19. Hari ini kita masuk dengan unit yang baru, iaitu unit yang ke-19. Tajuknya ialah pertanian sumber pendapatan. Okey, pertanian. Bila sebut pertanian ni maksud dia bercucuk tanam. Dia tanam pokok buah ke, sayur ke. Dia dapat buah sayur, dia pun jual. Bila jual dapatlah pendapatan, dapatlah duit. Itu yang dimasukkan dengan pertanian sumber pendapatan. Okey, dalam muka surat ini, Mu'allim nak terangkan kepada awak macam mana kita nak menjawab soalan, kita nak respon kepada soalan tentang ayat silaan dan juga ayat larangan. Ayat sila dan larang. Ada dua. Yang pertama ayat silaan dan ayat larangan. Okey, kita baca dulu petikan ini. Kita cuba fahami dulu petikan ini bercakap tentang apa. Okey, tajuknya ialah ladang jagung Pak Kasim. Itu tajuk dia, ladang jagung Pak Kasim. Okey, yang pertamanya dekat atas tu dia bagi kepada kita pegawai Jabatan Pertanian telah melawat ke ladang jagung Bijirin Pak Kasim. Pak Kasim ni dia ada ladang jagung. Lepas tu ada pegawai. Ni Pak Kasim, ini pegawai Jabatan Pertanian. Dia datang nak lawat tengok ladang jagung Pak Kasim ni okey ke tak. Okey, jadi yang pertama dekat atas sini Pak Kasim bagi tahu, Encik Husni, sila ikut saya ke ladang. Tengok dia gunakan sila. Ini ialah ayat silaan. Kita nak ajak seseorang, kita ajak dengan cara sopan. Nak ajak seseorang untuk buat apa? Sila ikut saya ke ladang. Pak Kasim dia ajak pegawai ni nama dia Encik Husni. Dia ajak Encik Husni ikut dia ke ladang. Dia gunakan ayat silaan. Dia ajak elok-elok. Encik Husni, sila ikut saya ke ladang. Lepas tu Encik Husni berkata, terima kasih Pak Kasim. Bagaimanakah tanaman jagung Bijirin Pak Kasim? Jadi Pak Kasim pun beritahu, Encik Husni jangan bimbang. Digunakan perkataan jangan. Jangan ni maksudnya ayat larangan. Nak bagi tahu, Encik Husni jangan bimbang. Dia nak bagi tahu dekat Encik Husni ni jangan bimbang. Tanaman jagung saya tidak menghadapi masalah lagi. Hasilnya juga telah bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Encik Husni pun kata, syabas Pak Kasim. Pak Kasim juga usah risau. Pihak kami sentiasa bersedia untuk membantu. Digunakan usah risau. Nak bagi larangan. Pak Kasim jangan risau, usah risau. Kami akan sedia membantu. Jadi Pak Husni pun kata, baiklah, Pak Kasim kata, baiklah Encik Husni, saya sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Jika Pak Kasim berkelapangan, jemput hadir ke kursus keusahawanan pertanian yang kami
anjurkan. Digunakan jemput. Jemput hadir ke kursus keusahawanan. Jemput ayat silaan. Ingat ayat silaan ada 3. Ayat silaan, ayat larangan. Jadi digunakan kat sini jemput hadir ke kursus keusahawanan pertanian yang kami anjurkan. Jadi kat sini Pak Kasim pun boleh bagi tahu. Baiklah, terima kasih. Itu beza di antara ayat larangan dan ayat silaan. Ayat sila ni kita nak mempersilakan seseorang, kita nak ajak dia buat sesuatu dengan cara baik. Encik Husni, sila ikut saya ke ladang. Bagi tahu. Jemput hadir ke kursus keusahawanan pertanian yang kami anjurkan. Nak bagi tahu secara sopan. Kalau ayat larangan dia bagi tahu, Encik Husni jangan bimbang. Pak Kasim juga usah risau. Itu ayat larangan. Okey, boleh bezakan tak setakat ni ayat suruhan dan ayat silaan dan ayat larangan? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, kalau tak faham boleh tanya soalan, jangan diam je. Okey, kita pergi dengan yang kedua, muka surat sebelah. Buku teks bahasa Melayu, muka surat 45. Okey, dalam muka surat 45, tajuk yang akan kita belajar ialah tentang idea utama dan idea sampingan. Idea utama dan idea sampingan. Okey, sebelum kita pergi dalam buku teks awak tengok dulu kat depan ni. Muallim terangkan kepada awak dulu tentang idea utama dan juga idea sampingan. Okey, yang pertama kita pergi dengan idea utama. Yang pertama kita nak belajar dulu tentang idea utama. Okey, siapa yang baru masuk? Buku teks bahasa Melayu muka surat 45. Okey, kita pergi dulu dengan idea utama. Apa itu idea utama? Ada dua yang kita nak belajar ini, idea utama dan idea sampingan. Okey, idea utama, idea yang paling penting atau yang utama yang ada pada setiap perenggan. Ada setiap perenggan. Idea utama. Idea utama ni idea yang paling penting. Dia nak bagi tahu benda yang paling penting, bukan yang sampingan je. Dan kebiasaannya idea utama kita boleh tengok pada ayat yang pertama pada setiap perenggan. Dalam setiap perenggan, dia akan bagi petikan kepada awak. Karangan biasanya akan ada 5 perenggan. Dan dalam setiap perenggan, perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan kelima, ada satu idea utama. Dan biasanya kita boleh lihat pada ayat yang pertama. Kebiasaannya idea utama berada pada ayat yang pertama. Tapi boleh jadi juga dia berada pada ayat yang kedua. Dan idea utama hanya ada satu sahaja dalam setiap perenggan. Dalam setiap perenggan, idea utama ni ada satu je. Dia tak boleh ada dua, tak boleh ada tiga. Itu idea utama. Idea yang paling penting dalam perenggan, kebiasaannya berada pada ayat yang pertama dan hanya ada satu sahaja idea utama dalam setiap perenggan. Boleh faham setakat ni idea utama? Siapa nak tanya soalan tak? Kalau tak faham, tanya. Jangan diam je. Nanti lepas ni kita akan jawab soalan latihan bersama-sama. Okey, yang kedua kita pergi dengan idea sampingan. Okey, kalau idea utama, idea yang paling penting, idea sampingan ni dia sekadar sokongan. Dia sekadar menyokong idea utama je kalau idea sampingan. Awak boleh tengok contoh dia ataupun kesan ataupun akibat. Itu idea sampingan. Dia sekadar sokongan je. Bukan penting pun. Tak penting sangat. Dia sokongan kepada idea utama je. Dan idea sampingan ni, kalau idea utama berada pada ayat yang pertama, idea sampingan ada pada ayat yang kedua dan seterusnya pada setiap perenggan.
Kalau idea utama dah ada pada ayat yang pertama, ayat kedua dan ketiga dan seterusnya, confirm dah itu idea sampingan. Dan idea utama ni pula, dia ada satu je idea utama. Idea sampingan ni dia ada lebih. Dia boleh ada satu, boleh ada dua, boleh ada tiga. Boleh ada banyak. Tapi idea utama ni satu je. Idea sampingan boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Bergantung kepada petikan yang telah diberikan kepada awak tu. Boleh faham tak? Boleh bezakan tak dua benda tu? Boleh. Tak faham tanya, jangan diam. Okey, tengok dalam buku teks awak muka surat 45. Mari kita cuba cari idea utama dan idea sampingan yang ada pada setiap perenggan. Ingat, setiap perenggan dia ada idea utama, ada idea sampingan. Tajuknya ialah perkongsian bijak. Itu tajuk dia, perkongsian bijak. Hanif dan bapanya Encik Salim menziarahi rakannya iaitu Encik Azman. Itu yang pertama. Okey, tengok perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama, ini perenggan yang pertama. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Ni Encik Azman, usahawan, dia tanam pokok cili padi. Dia ada ladang dan dia dah ada 200,000 batang pokok cili padi. Pokok cili padi tu dia jadikan sos cili. Itu perenggan yang pertama. Perenggan yang kedua pula, dekat bawah ni. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Selatan semenanjung Malaysia ni dekat Johor. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Oleh itu permintaan cili padi beliau amat tinggi. Okey, yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 45. Itu perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga pula, selain itu Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Ni sos cili padi. Selain daripada ditanam pokok cili padi, dia ada keluarkan sos cili padi dalam botol tu. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Itu perenggan yang ketiga. Perenggan yang keempat pula, yang bawah tu, perenggan yang terakhir sekali, usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Okey, tadi Molly bagi tahu dalam setiap perenggan akan ada satu idea utama dan ada idea sampingan. Okey, dari dalam setiap perenggan ni dia dah ada dah. Jadi mari kita cuba cari. Okey, tengok perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama dia bagi dah kepada kita dalam perkataan yang berwarna merah-merah tu. Dia bagi kepada kita. Itulah idea utama dan idea sampingan. Kat sini dia bagi dah. Perenggan satu, idea utama dan idea sampingan. Dia bagi dah. Idea pertama yang ini idea pertama. Ingat, idea utama biasanya berada pada ayat yang pertama. Dalam petikan ini, ayat yang pertamanya ialah Encik Azman ialah usahawan tanaman padi. Ini ayat yang pertama. Idea utama berada pada ayat yang pertama. Bila ayat pertama, idea utama ada satu je. Bila satu je dah jumpa, beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Ini ialah idea sampingan. Idea sampingan boleh ada satu, boleh ada dua, boleh ada tiga. Kat sini dalam petikan ini ada dua idea utama. Kat sini dia berjadi 200,000 batang pokok cili padi dan boleh juga ambil yang mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Itu perenggan yang pertama. Okey, tengok pula perenggan yang kedua. Tengok perenggan yang kedua pula.
Mari kita cuba cari perenggan yang kedua, di mana idea utama dia, di mana idea sampingan dia. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman, oleh itu permintaan cili padi beliau amat tinggi. Idea utama dia, ingat idea utama berada pada ayat yang pertama. Jadi inilah idea utama dia. Yang paling penting dalam petikan ini, kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau jadi inilah idea utama dia. Beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Selatan semenanjung Malaysia ni di Johor. Jadi bila kat sini ialah idea utama, yang selebihnya itu ialah idea sampingan. Idea sampingan dia ada dua. Amat mementingkan kualiti hasil tanaman, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Idea sampingan ada dua. Boleh faham setakat ni? Boleh bezakan tak antara dua benda tu, idea utama dan idea sampingan? Ada orang tak dalam kelas ni? Boleh. Ke semua tengah tengok video, tengah main game? Okey, kalau semua jelas, semua faham, tengok buka buku aktiviti awak muka surat 49. Buku aktiviti muka surat 49. Mari kita jawab latihan ini bersama-sama. Semua dah buka dah buku aktiviti muka surat 49. Darwish, Umar Qayyum, Uwais, Anantiani, Afnan Damia, Maryam Anissa, Razan, Ifa, Hafi Haris, Syamil, dah buka dah buku? Dah. Ke surat 48 dan 49. Dalam petikan ini soalan suruh kita buat apa? Baca soalan dia bagi tahu dekat sini. Dia bagi tahu baca dan lengkapkan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Jadi dalam teks ini ada idea utama dan ada idea sampingan. Kat mana jawapan dia? Jawapan dia semua ada di dalam teks ini. Awak hanya perlu kenal pasti sahaja. Yang mana satu idea utama dan yang mana satu idea sampingan. Mari kita cuba kenal pasti satu-satu. Okey, tengok perenggan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Perenggan yang pertama. Kat sini yang mana satu idea utama, mana satu idea sampingan. Idea utama berada pada ayat yang pertama, idea sampingan ada ayat kedua dan seterusnya. Okey, jadi yang mana satu idea utama dalam perenggan ini? Yang mana satu? Orang tak dalam kelas ni, ke semua tengok video. Yang mana satu? Razan jumpa tak? Dalam kotak yang muallim warnakan yang warna kuning tu, cari kat situ je. Perenggan yang pertama ni. Orang tak? Orang ni? Biasanya muallim jawab. Ingat idea utama berada pada ayat yang pertama. Faham tak ayat yang pertama? Tengok pokok berlinjau banyak kegunaan kepada manusia. Titik itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama dah habis, yang kedua buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Ini ayat yang kedua. Yang mana satu? Idea utama berada pada ayat pertama ke ayat yang kedua? Idea utama berada pada ayat pertama ke yang kedua. Okey, mari nak minta semua orang buka mikrofon, buka kamera. Kita jawab soalan ini bersama-sama. Muallim tak nak muallim yang jawab, muallim yang tanya, muallim yang jawab. Buka mic, buka kamera. Tengok siapa yang betul-betul belajar ni. Ke tengah tengok video, tengah main game, ke tengah tidur ni.
Ingat, idea utama berada pada ayat yang pertama. Jadi dalam petikan ini, idea utamanya yang mana? Idea utama ayat yang pertama. Kita tengok perenggan yang pertama. Tengok dalam sini je dulu. Jadi ayat yang pertama yang mana yang paling penting yang nak disampaikan, inilah yang pertama dia, pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Itu ialah ayat idea utama. Jadi tulis jawapan dia, pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Jadi bila kita dah jumpa idea utama dia yang ini idea utama yang merah ni. Jadi yang selebihnya tu itu ialah idea sampingan. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Jadi tulis jawapan dia nombor 1 kat sini. Idea utama dia pokok belinjau banyak kegunaan. Ringkas je tak muat. Tulis jawapan cepat. Pokok belinjau banyak kegunaannya. Lepas tu ada sampingan dia, buah, daun dan menjadi sumber pendapatan petani. Titik. Tulis cepat jawapan dia. Ahmad Darwish, Razan, Umar Qayyum dah tulis dah jawapan dia. Nantiani, Damia, Mariam, Anissa, Haris, Uwais, Syamil dah tulis dah jawapan dia. Semua dah tulis dah? Dah. Okey, pergi pula perenggan yang kedua. Dalam kotak yang biru, jangan kat sini je, tak jangan tempat lain. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Jadi yang mana satu idea utama, yang mana satu perkara penting yang nak disampaikan. Idea utama biasanya dijadikan kerepek belinjau. Idea utama berada pada ayat yang pertama. Jadi inilah idea utamanya. Jadi bila yang ini idea utama hanya ada satu sahaja. Jadi yang selebihnya tu kini kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada pedas, manis, masin. Pelbagai produk ini mendapat sambutan ramai. Meningkatkan pendapatan. Ini semua idea sampingan. Idea sampingan ada lebih daripada satu. Jadi ini semua idea sampingan dia. Ada satu, ada dua, tiga. Ada tiga idea sampingan dia. Jadi tulis jawapan cepat. Yang merah itu idea utama. Buah belinjau dijadikan kerepek belinjau. Itu idea utama dia. Jadi yang kuning-kuning tu itu semua idea sampingan sahaja. Pelbagaikan rasa. Pendek-pendek je, jangan panjang sangat dulu. Supaya kita muat. Boleh faham tak setakat ni? Tak faham tanya, jangan tak faham. Ingat idea utama ada satu je, idea sampingan ada lebih daripada satu. Tulis jawapan cepat. Kita ada masa lagi 12 minit. Uwais dah tulis dah Uwais, Syamil, Hafiz Haris dah tulis belum? Mariam dah, Afnan Damia, Hanantiani dah. Umar Qayyum, Razan, Ahmad Darwish dah. Dah.
Okey, tengok pula perenggan yang ketiga bawah ni. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan makanan. Yang mana satu idea utama? Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Itu idea utama. Jadi dah jumpa idea utama. Yang selebihnya pucuknya boleh dibuat sayur, rasa buahnya lemak manis dan keenakan makanan. Itu ialah idea sampingan. Jadi tulis. Pucuk dan buah sumber pendapatan. Jadi yang selebihnya itu ialah idea sampingan saja. Pucuknya dibuat sayur. Kita cepat jawapan dia. Dah, Ahmad Darwish, Razan, Umar Qayyum dah tulis belum? Dah. Dah. Hanan dah, Hanan, Afnan Damia dah? Dah. Dah. Hafi Haris, Mariam dah? Dah. Saya dah. Wais dah, Syamil dah, Syamil? Okey, cepat kita ada 10 minit lagi. Dah, okey. Perenggan yang keempat, seterusnya batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Perenggan yang keempat, yang mana satu idea utama, mana satu idea sampingan. Mana satu? Batang pokok belinjau. Batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Itu idea utama. Jadi yang selebihnya tu meningkatkan pendapatan petani. Itu ialah idea sampingan. Jadi tulis jawapan dia. Batang pokok belinjau keras. Belinjau keras. Idea sampingan dia meningkatkan pendapatan petani. Dan ayat kena huruf besar. Tulis sebab. Hanan dah tulis Hanan. Ada dalam kelas tak Hanan? Tengah tidur, main game, tengok YouTube. Tapi Haris, ada dalam kelas tak? Dia tengah tidur, main game, tengok YouTube. Umar Qayyum, Syamil, diam semua ni. Dah. Dah, Umar Qayyum dah. Hanan Tiani dah belum? Dah. Dah. Syamil dengan Hafiz Haris dah ke belum? Wais dah. Okey, yang terakhir sekali, perenggan yang terakhir sekali, bawah sekali. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau kerana amat digemari oleh semua golongan. Dikomersialkan ni maksudnya dijual. Okey, jadi yang mana satu idea utama, mana satu idea sampingan? Idea utama berada pada ayat yang Pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pandai Wais. Pokok belinjau, pokok serbaguna, idea utama, dan yang selebihnya itu ialah idea sampingan. Pokok belinjau boleh dikomersialkan. Jadi itulah jawapan dia. Idea utama ialah pokok belinjau
ialah pokok serbaguna. Dan idea sampingannya ialah boleh dikomersialkan. Komersialkan ni maksud dia dijual. Buah belinja ni boleh jual. Okey, cepat tulis jawapan dia cepat. Kita ada 6 minit lagi. Okey, setakat ni semua faham tak? Boleh bezakan tak idea utama dan idea sampingan? Kena bezakan antara dua benda ni. Idea utama, idea sampingan, kena tahu. Okey dah, semua dah siap salin? Dah. Dah. Okey, siapa yang tak siap salin lagi, salin cepat. Yang dah siap. Okey, kerja rumah awak untuk hari ini. Buat buku aktiviti awak muka surat 47. Kerja rumah awak ni. Muka surat 47. Muka surat 49 kita dah bincang dah jawapan dia. Awak sambung pula buat muka surat 47. Okey, yang belum siap lagi salin cepat. Yang dah siap. Okey, setakat ini sahajalah kelas kita untuk tengah hari ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, jumpa lagi semua.